Kita ialah untuk mengadakan program bagi mengukuhkan perpaduan dalam tema respect, hormat. Mohon perhatian. YT selamat datang. Hello, T. How are you? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Kita teruskan je pagi. Okey, boleh. Mohon perhatian kepada saudara hadirin sekalian. Jadi kumpulan kami mendapat tema tentang hormat, respect. Jadi 10 aktiviti yang kita senaraikan untuk mengadakan untuk ke arah mengukuhkan perpaduan dalam tema respect. Jadi saya serahkan kepada pembentang iaitu setiausaha saudara Razlan, orang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Pertama sekali ucapkan selamat datang pada YB kita, YB Universiti dan juga barisan Rustia bagi program pada hari ini serta semua sahabat-sahabat yang berhati bersama dari pagi tadi. Jadi saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Azlan bin Muhammad Syafiqah, bagi wakil setiausaha untuk kumpulan 3. Jadi istimewanya kumpulan 3 ni adalah kerana dia ada 2 pengundi kat sini. Satu pengundi latihan dalam kumpulan, satu memang pengundi sampai mencin. Jadi kami telah sedarakan 10 program yang dirasakan sesuai bagi untuk kita laksanakan tujuan bagi mengukuhkan perpaduan. Jadi walau bagaimanapun kita telah pilih satu program yang dirasakan sangat sesuai lah dengan demografi dan juga budaya di daerah Bangladesh khususnya. Jadi satu program pertama program sambutan Hari Kemerdekaan, program kesenian dan kebudayaan, sukan rakyat, program peduli sekampung, program gotong royong, sambutan hari perayaan, program keselamatan komuniti, program kunjung-munjung atau santai komuniti, program hari keluarga komuniti dan juga program minta sihat. Jadi daripada senarai 10 itu kita pilih satu yang terbaik, iaitu program kesenian dan kebudayaan. Jadi untuk pertama sekali rasional kepada pelaksanaan program ini adalah aktiviti ke arah rasa hormat masyarakat berbagai kaum. Jadinya bila kita melaksanakan program melibatkan kesenian ini, rasionalnya adalah berbagai kaum akan dapat maklumat ataupun info berkenaan dengan kehidupan dan juga kesenian dalam budaya kaum masing-masing. Seperti mana sedia maklum, negara kita ada berbagai kaum dan juga kebudayaan. Kemudian yang kedua, dari segi tarikh masa dan tempat, kami telah berbincang antara tarikh sesuai adalah pada hari kemerdekaan iaitu 31 Ogos tahun 2024, bertempat di Dewan Pengerti ataupun Dewan Kampung dengan sasaran kehadiran seramai 200 orang peserta ataupun kehadiran tidak termasuk bagi mereka termasuk yang telah untuk buat persembahan pada hari tersebut. Kemudian bagi poin yang ketiga, objektifnya adalah bagi mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pemilihan kaum, mewujudkan rasa hormat antara satu sama lain serta menerapkan rasa hormat terhadap pendidikan budaya sesebuah kaum. Sebab apa saya percaya bukan semua daripada kalangan kita arif ataupun tahu tentang budaya kesenian dan juga budaya kesenian bagi kaum-kaum yang lain. Contohnya mungkin yang biasa kita tahu dari segi pakaian dan sebagainya, tapi jarang sekali kita nak teliti dari segi macam contoh kita letak di sini untuk kaedah pelaksanaan kita letak seni bela diri. Ada tak pasti sekiranya orang Melayu ni begitu arif tentang bidang seni bela diri orang Cina, orang India dan sebagainya. Jadi rasional kepada program yang kita adakan ini adalah untuk menerapkan rasa hormat terhadap kebudayaan, pendidikan budaya sebuah kaum dan juga kita dapatkan knowledge dekat situ. Kemudian dari segi kaedah pelaksanaan, persembahan kebudayaan 3 majoriti kaum utama Melayu, Cina dan India yang berteraskan tarian, pakaian tradisi, seni bela diri, seni lukis dan juga muzik.
Jadi untuk setiap segmen itu akan ada persembahan daripada peserta-peserta di kampung yang kita telah tentukan. Untuk poin yang kelima, AJK, kita telah tetapkan AJK keempat, promosi jamuan, keselamatan, sambutan bertuah, jemputan dan juga pentas. Bagi poin untuk kos, ini adalah kos kasar yang kami buatkan draftnya. Jamuan 200 peserta dalam dengan 10 ringgit, jumlah 2,000, sewa dewan 1,500, keselamatan 300, bebahan promosi 300, hadiah promosi 6,000, bebahan promosi 300, hadiah persembahan 6,000, sambutan bertuah 1,000, untuk pentas 1,000, PA sistem 500 dan belanja berbagai 500. Jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 13,100 ringgit. Yang kita jangkakan kita laksana pada 31 Ogos 2024 pada tahun 4. Kita sekali YB setujulah dengan memang timing masuk tu tepat. Dan juga pada saya dari keselamatan dan juga dewan ini mungkin kita boleh minta CSR lah daripada pihak berkaitan. Kosmo mungkin kasar saja, kos mesin boleh tak boleh terus dia YB boleh teruskan untuk yang sama. Jadi sekian adalah pertanyaan yang ada ini. Kita ucapkan dah habis dah buka. Ada soalan ke? Tolak ke atas. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada kumpulan ini. Kita bagi satu tepukan. Ini kumpulan yang dia habis awal. Jadi kita cuba memberi idea bagaimana kita dalam 15 minit dengan idea madani yang kita sejam setengah tadi oleh Dr. Madi, kita pick upkan satu elemen tentang kumpulan yang ketiga tadi. Dia bercerita tentang betapa pentingnya kita respect, hormat. Jadi kita cuba adakan program yang begini, ada 10 idea tadi. Kita dalam masa 15 ke 20 minit YB. Jadi orang-orang melintang-melintang ni bukan cara mengata kaleng-kaleng kan. Dia memang hebat-hebat. Jadi ucapkan lagi sekali tepukan untuk kumpulan yang ketiga. Next yang dah siap tadi. Kumpulan ke Satu. kumpulan keempat, ni ketiga, dua. Kumpulan kedua, silakan. Kumpulan kedua, bagi kita hari ini kita ada lebih kurang 35 orang. Jadi kita tak bagi berdepan orang. Jadi kita bagi topik keras madani lah jadi. Keras madani kita buka. Dan kumpulan yang ketiga ni kedua tentang ihsan. Ihsan ataupun peduli mana dia orang akan menjalankan aktiviti berteraskan kebajikan ihsan bagi menontakkan kemiskinan. Jadi kita tengok idea dia orang dalam 15 minit tadi. Dia buka satu. Jadi kita masa tak begitu mencemburi kita. Jadi kita dengar sedikit daripada YB nanti. Jadi kalau kita ada masa, kita teruskan dengan kumpulan 1 dan 2. Kita bagi satu lagi presentation. Hebat, orang melintang ni hebat. Sebab apa dia hebat? Sebab ada YB dia yang hebat. Aku pemegang tu YB. Saya Pak Botek ni saya pandai. Happy Deepawali YB. InsyaAllah malam ni ada perayaan Deepawali. Hebat. Ini sahabat lama ni, reformasi. Lama sangat dengan kenal YB ni. Okey, silakan serahkan kepada pengulu. Pengulu kita siapa? Silakan. Kita kumpulan ni panggil pengulu. Boleh. Sini orang panggil Tok Sidang. Oh, Tok Sidang. Tok Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya daripada kumpulan 2 akan membentangkan berkenaan dengan ihsan peduli, projek aktiviti membenteras kebajikan
Ihsan bagi menotakkan kemiskinan tegak zero. Yang mana kumpulan kami ini terdiri daripada saya, Encik Burhanuddin, Cikgu Mudasir, Mr. Chia, Cikgu Saritan, Cik Mahfuz dan Ihsan akan membentangkan berkenaan dengan projek-projek aktiviti kebajikan yang saya kumpulkan berkenaan dengan yang pertama khusus keusahawanan, yang kedua projek berasaskan kampung, yang ketiga bantuan bulanan, yang ini yang popular sekali lah, bantuan bulanan sekarang ni. Yang keempat penumpuhan persatuan dan koperasi, memperbanyakkan lagi peluang untuk peniaga kecil, bantuan pendidikan, khusus kemahiran, khusus digital, khusus kemahiran, yang 9 pendidikan keuangan, dan yang ke-10 adalah berkenaan dengan projek pertanian. Yang mana kumpulan kami dalam ihsan bagi menotakkan kemiskinan, kita mengambil berkenaan dengan khusus kemahiran. Yang mana dalam khusus kemahiran ini kita mengambil kepada IKS, industri kecil dan sederhana, dan itu berkenaan dengan khusus penyediaan makanan. Yang pertama dari segi khusus makanan sejuk beku, yang kedua pastry, kek, yang ketiga makanan tradisional. Badan-badan kerajaan yang terlibat seperti MARDI, FAMA, bantuan Bank Pertanian, bantuan daripada Amanah Ikhtiar, dan juga daripada Kementerian Kesihatan. Peranan sebagai ketua masyarakat, kita hendaklah membuat hebahan berkenaan dengan peluang-peluang khusus ataupun peluang-peluang perniagaan kecil dan kecil ni untuk dihebahkan kepada penduduk ataupun masyarakat. Kemudian kita juga hendaklah sebagai ketua masyarakat yang menghebahkan juga bagaimana modal yang kita nak dapat bagi menjalankan perniagaan itu. Banyak juga dengan bimbingan daripada pusat-pusat MARDI ke FAMA kan, kita akan naik situ. Modal banyak pada kalau yang bisnes agak besar pada bidang pertanian lah. Kalau bisnes tu modalnya kecil, kita ambil kepada pinjaman Amanah Ikhtiar biasanya. Okey, sekarang itu saja daripada kumpulan 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kumpulan yang kedua. Ya, okey semua. Cuma tentang bajet tu, mungkin penerangan daripada pihak-pihak berkenaan macam dari pertanian, mana boleh kita bawa dan kita bagi penerangan kepada masyarakat lah. Antara ketua kampung Reza, YB resmi bagi penerangan. Cuma tadilah kalau bajet tu besar bank, kalau Amanah Ikhtiar itu. Tapi untuk IKS ni dia tak banyak lah. Dia mungkin dalam 10,000 kan, ke bawah. Amanah Ikhtiar 5,000, 3,000 dah boleh start up kan, ke bawah. Ni target ni kalau boleh target untuk bulan Ramadan. Boleh niaga, dapatkan tapak-tapak, insyaAllah boleh. Jadi kita sama-sama menentangkan kemiskinan di kawasan kampung kita, masyarakat, insyaAllah. Terima kasih banyak. Satu tepukan sekali lagi. Sebab ni dalam setengah jam dia orang datang dengan idea-idea. Sebab apabila kita belajar tentang trust madani ni, kerajaan madani ni apa ni, di peringkat awal kita duduk brainstorming sekejap saja, Dr. Madi dah bagi idea dia, dia orang dah faham. Bagus. Ini kumpulan yang keempat. Kumpulan keempat lebih kepada kesejahteraan. Itu program aktiviti sosial, ekonomi untuk keharmonian dan kesejahteraan. Kita tengok apa idea-idea yang diorang ada ni. Itulah kata orang-orang minta ni hebat-hebat. Selalunya kita buat dalam 5 idea, tapi caca nak tengok diorang 10 idea ni ada tak ada? Rupanya ada.
Saya serahkan kepada pengulu kita, pengulu kumpulan 4. Siapa dia? Ada lagi tu ada berapa orang nak pergi tiga empat lima? Rakas. Rakas mana? Bro. Oh. Kita semua ada Malay, Indian, Chinese semua ada. Very good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tapi nak tengok. Alah. Kita nak tengok siapa kan. Nak tengok. Suka hadiah tak? Yang dihormati YB dan pengurusan yang menjayakan Malaysia Madani. Saya jurucakap daripada kumpulan FAD. Yang cakap saya badan besar, saya yang cakap lah. Pengeluarnya ni lah. Okey, kita dapat tema kesejahteraan dan kita telah menilai 10 area yang dibagi oleh ahli-ahli, dan dalam 10 ini kita telah mengambil yang nombor 1, iaitu gotong royong. Yang mana tema kesejahteraan ini adalah untuk mengharmonikan dan harmoni dan mensejahterakan masyarakat. Jadi kita pilih gotong royong. Jadi dalam pemilihan ini kita telah membuat tujuan asalnya adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim, menceriakan sejarah taman. Tapi lupa ini gotong royong adalah gotong royong taman, bukan kampung. Jadi kita melibatkan semua penduduk taman untuk menceriakan taman, menekankan keadaan kesedaran menjaga alam sekitar, meningkatkan tahap kesihatan, mengenal pasti penduduk taman. Sasaran utamanya adalah semua penduduk taman dan jemputan adalah jabatan-jabatan yang berkaitan untuk menjayakan kebetulan gotong royong ni. Kos kita tidak meletakkan kos yang diletakkan, ini adalah anggaran untuk belanja makanan dan peralatan. Dan sumber kewangan ini kita mengarahkan daripada YB dan pihak swasta. Tahu besar tu. Tapi sikit je RM5,000 untuk makanan dan peralatan. Total dah sampai RM50 lagi. Baru orang yang puluh sikit ya. Lega sikit, lega. Jadi ini juga untuk menghebahkan ni, kita menghebahkan melalui Facebook, WhatsApp, TikTok, dan kita buat banner serta di pusat-pusat keagamaan untuk menghadirkan semua masyarakat. Jadi kita akan mengeratkan hubungan semua kaum, menjadikan Malaysia, menjayakan Malaysia Madani. Itu je lah yang kita ada. Ada apa soalan? Ada soalan kau. Ini contoh yang sangat baik lah. Buat program gotong ni very simple. Sebenarnya tak sampai RM5,000 lah. Makan-makan juga dalam RM2,000 itu wajib kena buat banyak tempat lah. Taman-taman ni sudah. Jadi saya tertarik tentang idea tadi Ada satu tu, program warga emas. Program warga emas ni kita tak tahu ada tak ada pawai Pawai ada di sini. Ada. Di masjid. Sebab dia sendiri ada peruntukan dia. Cuma kita tak dapat. Dulu sebelum ni Kerajaan Barisan Nasional dan sebagainya, sekarang perpaduan. Jadi kemas, pawai ni semua sekali lah. Jadi buat aktiviti yang macam mana. Tak payahlah tonggang-tonggang apa kuda ke apa, tak payahlah. Agresif, extreme sport ya, apa yang biasa-biasa kan. Daripada banyak kolam mancing. banyakkan kolam mancing. Dengan tu cepat buat kolam mancing. Nanti bagi modal. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana ini program yang biasa untuk setiap perumahan yang kita boleh buat. India, Cina, Melayu, perpaduan kita cerita tentang Madani masyarakat negara Madani. Ini contoh program Madani. Kita merakyatkan Madani sebab sebenarnya dia tak kompleks Madani ni. Apabila you dah buat program macam ni, you dah nampak kan, semua nampak kan betapa senangnya elemen 6 trust tu kita gunakan. Kalau saya terus up sikit sekarang trend TikTok kan. Sebenarnya you boleh produce TikTok pula.
Bila dia problem, you should buat TikTok, hebahkan tadi. Jadi hutan melintang, apa dia punya motor tu, hutan melintang sejahtera ke apa? Progresif. Hutan melintang progresif. Jadi program-program ni masukkan dalam TikTok, hutan melintang. Sebab web ini dia friendly dengan Facebook ni, banyak benda dia tulis. InsyaAllah. Okey, satu tepukan untuk kumpulan yang tambah sikit. Boleh saya tambah sikit. Sebenarnya bila kita pilih gotong royong ni, dia berangkat semua tau, aktivisikan. Kita sihat, lepas tu alam sekitar kita bersihkan, lepas tu silaturahim kenal sama-sama, security. Jadi kita tahu ni bukan orang kita. Jadi kalau ada orang penyerobong tu, ini bukan orang sini. Jadi keselamatan. Jadi gotong royong ni kita berangkat semua. Sukan semua dia, jadi kita sihat. Itu satu pilihan tu. Itu sangat betul. Okey, dah tepuk belum ni? Tepuk lagi sekali. Tentang kumpulan terusnya ada kumpulan satu ni hebat ni. Orang lain buat presentation, dia orang masih berbincang lagi ni. Dia beli masa ni. Kena bagi penalti ni. Jadi kita persilakan kumpulan satu. Mampan daya cipta mana akan menjalankan projek aktiviti untuk tindakan berlandaskan teknologi hijau. Maksudnya teknologi baru. Ini special ni, teknologi hijau. Silakan kita serahkan kepada pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha buat santri tinggal kami hari Jumat yang disampaikan ke Mazi Hasan, Dr. Puasa dan juga rakan-rakan sekalian. Jadi kumpulan satu ni lambat menyiapkan hasilnya. Kenapa? Kerana dia punya kos daripada kosong kepada juta-juta. Nilai. Kalau lihat kepada cadangan 10 cadangan ni, dia boleh kepada daripada tak ada kos kepada juta-juta. Contoh juta ni kenderaan elektrik dan juga solar farm ni. Bukan sikit punya ni. Jadi kita bermula dengan yang kosong betul. Yang kosong kos. Betul. Daripada orang buang. Kalau nak yang juta-juta tu kita boleh bincang lagi. Itu mula yang kosong kos. Juta-juta boleh bincang lagi. Baik, daripada 10 tu kita ambil nombor 4, iaitu baja kompos. Kalau mengikut kajian di Industri Melaya, setiap hari di Industri Melaya, bahan buangan makanan yang dikumpul berapa banyak agaknya? 5,000 kilogram satu hari. 5 tan satu hari. Daripada 5,000 yang saya dapat baca data tu, 400 daripada 5,000 tu dia dapat menghasilkan 400 kilogram baja kompos. Di kajian di Industri Melaya, daripada 5,000 kilogram barang buangan tu dia dapat menghasilkan 400 kilogram baja kompos. Kalau kita lihat kawasan kita, inisiatif ni tak ada lagi tau. Kita buang bahan-bahan tu jadi apa? Sampah lah, yang terbiar. Kalau kita dapat manfaatkan teknologi ini, jadi kumpulan ini memilih, kalaupun kita boleh bangunkan satu pusat pengumpulan dan akhir sekali kita cadangkan supaya yang teknologi ini diguna pakai oleh rakyat, semua individu, setiap rumah dan sebagainya, dia menghasilkan bahan kompos lah. Jadi kita berharap sebagai Datuk, khususnya Duta Mentang, menjadi pemangkin ke arah penghasilan baja kompos yang akhirnya yang kita targetkan boleh di packing
ya, diklasifikasikan di packing dan dipasarkan dan boleh menjana pendapatan rakyat. Boleh menjana pendapatan rakyat. Jadi untuk menjelaskan, saya beri kepada yang pakar. Awak kan apa tu? Pakar ni, dia ada campuran apa nak campur dan sebagainya. Itu saya tak apa tahu. Awak cikgu sejarah ni boleh lah. Jadi kepakaran ni saya kurang. Jadi saya serahkan kepada sahabat saya. Saya belum perkenalkan ya. Rakan-rakan saya ialah saya sendiri Uzim, sebelah saya Ubadillah Takin, Saudara Nizam, Sulaiman, Muhammad Kamal, Fuad Kamal, Abdul Aziz, Yusri Zat, sebelah sana, Zulkifli dan Nika, anak perempuan Samudra, Nanda. Ini yang kepakaran banyak ni. Sekian ya. Saya serahkan kepada Nik Ubadillah Andita dulu. Assalamualaikum. Okey, sebenarnya benda ni kita orang belajar masa sekolah lah kan. Jadi ingat tak lupa lah. Okey, untuk sediakan bajet kompos ni tak adalah kita keluarkan apa orang kata ni belanja yang besar kan. Memang benda-benda yang ada kat rumah je, barang-barang kita dapur kan. Cuma kita perlu sediakan orang kata tempat khas lah untuk bagi setiap penduduk. Kalau kita nak buat dalam satu komuniti tu, kita sediakan bekas-bekas sesuai untuk komuniti tu, kita buang dalam satu tempat. Lepas tu kita bawa lah ke pusat kumpulan. Dan semua sisa-sisa ni kita perlu gaulkan bersama. Dan antara bahan penting yang diperlukan untuk buat bajet kompos ni ialah kulit telur. Sebab kulit telur ni dari kawasan kat tu memang patutlah digaulkan bersama. Lepas tu bajet hitam, cuka kayu. Okay, and then tergaulkan sama dengan semua sisa-sisa buangan yang kita dapat tu. Kita siram air supaya dia tak kering. Kita simpan di tempat yang kering lembab, and then kita tutup. And then after some time, mungkin dalam 2-3 minggu kita gaul balik, and then kita tutup balik. And then dia akan diproses dalam paling kurang pun 3 bulan. Bila dia dah sebati, memang dah orang kata memang dah terlerai dah dengan dia punya mikroorganisma semua tu, wujudlah kita punya bajet kompos. Sekadar yang kecil-kecil lah. Kalau kita nak orang kata nak kita besarkan untuk menambah pendapatan penduduk atau pendapatan kawasan tu, seperti yang cikgu cakap tadi tu, yang bagi packing tu kita ada pakai lagi. Salam Malaysia Madani. Kami daripada generasi Madani. Okey, sama seperti tadi. Untuk menghasilkan sesuatu yang hebat, kita nak hantar tempat yang hebat. So kita nak klasifikasi bajet kompos tu supaya boleh dipasarkan dan boleh digunakan di tempat petani kita. Okay, kita mesti sebelum tu kita masukkan campurannya mengusut kesesuaian letakkan mana tanaman besar, tanaman kecil, bunga. Kemudian kita ambil sampel bajet tu, kita hantar untuk klasifikasi di pusat pertanian untuk dapatkan energi kualiti. Okey, selepas dapat kualiti apa semua, kita akan packing untuk kesesuaian lah. Zaman generasi Madani, kita packing pun generasi Madani. So selepas tu dah boleh digunakan, dipasarkan. Selain itu juga kita menggalakkan komuniti, masyarakat, penduduk sebagai penambah pendapatan untuk kita buat sampah yang dibuang tu kita hasilkan bajet kompos ni. Itu saja. Sekian.
Jadi itu idea yang dihasilkan. Oleh kerana itu, kalau kita lebih kreatif lagi untuk menggalakkan penduduk di hutan melintang dan beratuk khususnya, kita boleh menghasilkan apa tu bekas untuk menghasilkan kompos tu yang boleh mungkin diagihkan kepada setiap penduduk untuk persediaan kan. Tak ada jual buang sampah tu lah tu kan. Boleh hasilkan. Dan kita pun boleh beli sampah daripada luar, kita beli. Jadi itulah idea ini banyak lagi. Ni yang sekali paling rendah kosnya. Yang paling tinggi ialah solar farm. Ada idea tu ya, tapi kami tak boleh cerita lagi. Agensi apa yang terlibat ni kalau nak buat baja kompos ni? Agensi apa yang terlibat? Pertanian akan terlibat. Pertanian. So kita boleh bawa hasil kita untuk quality check kat sana. Termasuk juga apa tu? Negara yang mengutip sampah tu kan? Boleh dipakat sama. Alas kita pun kena masukkan. Alas kita mereka bergabung mereka menghasilkan. Cuma kalau ada tempat yang pusat pengumpulan tu yang baik kan, menyediakan satu pusat pengumpulan tu lebih baik lah. Sebab dia basically daripada sisa buangan je pun tak ada apa. Semua barang-barang makanan yang lebih yang kita buang tu, kulit-kulit buah ke apa yang kita buang tu pakai je pun ni. Tambah kita kawasan nelayan kan banyak ikan boleh semua boleh dihasilkan untuk lebih baik. Masih ini aja pertas sebenarnya baca ni kalau ni boleh dia macam put your own product, can be apa ni selain daripada satu kampung satu produk. They call it cottage industry. Cottage industry, they have descriptive food also kan, dan menulung ni macam tu Hutan Melintang dia ada satu, dia boleh pilih produk dia sendiri, Hutan Melintang best. Jadi salah satu dia keluarannya mungkin baca sebab kata mungkin tiba-tiba ada seorang packaging, ada seorang promosi, ada seorang operator. Kenapa lah kalau benda ni, idea ni betul diperluaskan kan, kita buat tim-timnya apa semua kan. Jadi tak mustahil ada 5 produk daripada Hutan Melintang dalam negeri Perak kan. Idea ni dia punya pengurusi penaung dia dah ada, ni lembaga pengarah ni semua ni. Jangan kata bila dia sebut pasal juta-juta ni, idea kadang-kadang inilah ideanya kan. Lepas tu dia hantarlah untuk saringan, untuk approval, involvekan JPKT lokal. Sebab benda ni orang guna kalau disediakan barang buangan yang recycle ni, sebenarnya baja ni sebahagian daripada soluti. Sebab apa dia menaikkan harga makanan, packaging apa semua kan, yang dah proses food tu. Tapi kalau ada baja ni bantu penanaman dan sebagainya kan. Jadi benda ni dapat mengurangkan kos. Jadi jualan untuk makanan dan sebagainya. Jadi selain daripada kita direct, kita boleh juga promo kan. Macam peta Irfan Khairi jual kan, peta $30 tapi seluruh global need all this. Bukan kata Malaysia Hutan Melintang kan. Afrika perlukan baja, kalau betul-betul baja yang betul-betul original organik ni orang memang perlukan sebab dia untuk pertumbuhan awal, untuk benih dan sebagainya memang diperlukan. Jangan kata idea ni, memang idea ni bermas, sangat terpaling bermas. Terima kasih, kita bagi satu tepukan gemuruh. Jadi kalau ada hadiah ni untuk ini okey lah yang boleh menang ni. Itulah. Oh ada hadiah. Ada tapi hadiah tu tak cukup bajet. Tapi alhamdulillah sebab hari ni kita dapat menyaksikan depan bagi tu saya kata tadi, kalau 4 idea ni hantar paperwork kat bagi approve. Dapat dilaksanakan awal tahun depan, baca baru kan. Benda ni baca ni boleh lah ni apa ni, dia punya idea buat satu tempat soal video balik. Boleh cerita lah kat belakang tu, buat start with small. Sebab apa, farmer Jabatan Pertanian dia nak
apa pun finance dia nak kita mulakan dulu. So startup dia kena ada 10% dia dah buat kerja, kita kasih ke apa, dia tak boleh bagi pada yang new entrepreneur. Dia mesti bagi kepada orang yang dah mulakan. Jadi di sini ada peruntukan daripada wakil rakyat, daripada agensi kerajaan dan sebagainya. Mungkin the next one kita bawa organisasi apa ni kan multi apa semua. Kita cuba bagi penerangan kepada semua yang berkenaan dan boleh mula take over. Okey, masih sekali lagi. Ini semua idea yang barulah daripada kita ni, dia new product, new teknologi. Okey, jadi kita rumuskan 5 minit dan lepas tu kita akan dengar ni apa sedikit sebanyak perkongsian daripada YB insyaAllah. Silakan buat rumusan. Teruskan. Brief pada tadi. Itulah. Jadi rumusannya tak banyak sangat pun. Kita akan pamerkan idea-idea ni. Jadi siapa yang nak boleh snap gambar. Ini idea yang sebenarnya saya dah terfikir dah tadi. Dekat ke dinding dan semua orang boleh baca. Tapi bagi kata dekat ke dinding. Ini semua dah biasa kan. Pergi team building apa semua kita pegang. Dalam hati memang ada tu. Tapi dulu bagi idea dekat orang tengok. Kita punya idea. Ini boleh ambil gambar. Ambil gambar nanti orang tengok kalau berminat. Kita lihat. Jadi untuk rumusan pada hari ini, hello. Okey, 2-3 minit untuk rumusan program hari ini. Untuk bengkelnya sesi yang kedua, yang pertama tadi kita bersama dengan Dr. Madi Hassan mentelaah apa di Madani. Kita tengok betapa senangnya trust. 6 trust ini bila dirakyatkan dia menjadi sangat senang. Dan apabila kita sendiri buat bengkel tadi, tak sampai 15 minit, 20 minit kita tu sembang-sembang. Cuba kita buat benda ni di kedai kopi, kita sembang-sembang kan. Oh sejahtera macam ni. Very simple. Tak payah tu bahasa kayangan, bahasa ilmiah yang tinggi. Jadi alhamdulillah hari ini kita melahirkan 35 orang. Orang-orang Madani yang boleh cakap tentang Madani, bagi idea, malahan boleh mengkreatkan bisnes dan kembangkan. Bahawa pentingnya kerajaan kita, kerajaan Madani kita mesti pertahankan. Setuju tak setuju? Kita akan pertahankan dunia ini dan juga parlimen kita, dunia kita di bawah parlimen berkata itu, dan kita mempertahankan juga Perdana Menteri kita yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh tak boleh? Alhamdulillah. Jadi saya persilakan yang berhormat Abah Santi untuk saya ingat berkongsi apa yang dia boleh tolong, apa yang dia boleh ini, ceritakan tentang sebab sama juga dah berapa? Setahun? Lebih lah. Dan ni belum cukup setahun lagi. Belum cukup setahun lagi. Ini sahabat lama kita dalam hati. InsyaAllah. Kan silakan Wajib. Terima kasih bukan mengajar majlis ni, kawan lama Tuan Saiful. Dah lama lah saya rasa, dah 20 tahun kita bersama dengan gerakan reformasi kita dari awal. Tapi sampai ke petang-petang kita dah bersama dan kira satu masa yang amat saya kenang sampai bila-bila lah ya. Okey, terima kasih. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik dah. Dapat minum tak? Dapat makan tak? Dapat. Itu satu elemen yang penting. Kita nak bermesyuarat ke, kita nak berkhusus ke, kan? Makan tu penting. Kalau tak ada makan, idea kat sini tak keluar. Betul? Itu dia. Apapun saya ucapkan ribuan terima kasih kerana mengundang saya untuk sebenarnya taklimat berkenaan Madani ini saya rasa perlu diterapkan ke seluruh pelosok. Sebab ramai
cendekiawan ke orang dunia ke orang semua dia tak kenal apa erti Madani itu. Padahal Madani itu dah wujud lama dah. Nak diperbarui, nak dicat barulah nama Madani ini diilhamkan balik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim BMX kita. Betul tidak? Benda ni dia dah bawa awal-awal daripada dia mula dibawa dia institut dia. Institut apa tu? Panggil Yayasan Anda. Dari awal sebenarnya dia dah mula benda tu, tapi ramai yang tidak faham apa tujuan dia create Yayasan Anda daripada sampailah hari ini tercetuslah lagi Madani. Sebenarnya Madani itu Arabic word, betul? Betul. Arabic word. Tapi apa kandungan? Tengok kita daripada enam teras yang kita tengok, ada tak dia berkaitan dengan diri kita, dengan diri kita, kehidupan kita, pekerjaan seharian kita. Itu semua sebenarnya rangkuman tu ada, tapi kita tidak mendalami dan memperhalusi apa tujuan ya 6 teras ni dalam hidup kita, dalam masyarakat sekeliling kita. Ni ada mesyuarat kat dalam belakang tu. Tak habis cerita. Duduk je dua orang perempuan ni, macam tengok cocek-cocek. Lelaki diam je dengar. Sekali-sekala tak ada saja. Dalam ambil baru tak kenal. Iyalah. Mau jauh ni. Macam itulah sebenarnya. Macam hari ini saya ada bukan bintang, beragama Hindu, berbangsa India. Tapi tengok pakaian saya. Tengoklah pakaian saya. Pakai apa? Baju kurung. Baju. So berarti baju agama ataupun apa juga bangsa kita tidak sebenarnya menggambarkan kamu seorang. Sebenarnya dia apa intipati yang ada di dalam hati. Intipati pekerjaan yang kita nak buat. Betul tidak? Dan juga apa perlakuan kita. Ada yang pakai serban tapi fitnah tak sudah. Betul tidak? Betul. Saya tak cakap siapa lah. Kan? Tak menggambarkan apa yang kita nak terapkan nilai-nilai dalam Madani itu berasaskan hati yang dalam hati. Hati murah. Bila kita dah ada niat yang baik, Allah memudahkan tak? Memudahkan. Itu. Sebenarnya dia datang daripada niat. Bila niat kita baik, jalan yang kita nak lalu pun cerah lah, tak ada duri lah, tak ada onak lah, tak ada berlubang lah. Macam tu lah. Dan saya berterima kasih kepada seluruh warga Hutan Bintang kerana memberi kepercayaan untuk saya sebagai menjadi seorang adun Hutan Bintang. Senang. Saya terima kasih kepada semua yang ada. Sebab ini semua adalah antara pemimpin-pemimpin yang membawa pengundi-pengundi yang keluar daripada pelusuk-pelusuk tu untuk mengundi Pakatan Harapan. Terima kasih. Dan apa yang saya dah tengoklah dari semua bulan tadi, saya rasa dalam tempoh setahun ni, dalam tempoh setahun saya berkhidmat sebagai pemimpin anda. Saya rasa saya dah ada touch unsur-unsur Madani ini dalam semua program yang saya. Pada hari ini jam 7 hingga 11 malam kami ada rumah terbuka pusat khidmat Hutan Bintang di Dewan San Marga Hutan Bintang. So kami di sini kami dari pihak pusat khidmat kami menjemput semua ahli-ahli yang datang ini. Okey, datanglah ramai-ramai. Marilah sedikit kerjasama untuk kita. Dan saya juga mengharapkan semua ketua-ketua kampung, ketua-ketua komiti India, ketua-ketua bagan dan juga ahli-ahli majlis semua bekerjasamalah. Tanamkanlah sifat-sifat nilai-nilai Madani pada diri sendiri. Kalau kita tak bersatu, apa jadi? Apa jadi? Senanglah yang elemen-elemen yang tidak baik datang melalui adalah fitnah lah, WhatsApp lah, TikTok lah, banyak. Sikit-sikit fitnah. Lepas tu minta maaf.
Kita tak nak benda tu. Bila kita bersatu, benda-benda ni kita boleh tolak cocok. Itu je. Saya rasa saya tak naklah berbincang panjang sebab saya pun rasa saya pun tak nak lama dekat sini. Saya banyak kerja dekat Dewan tu. Dan nak siap-siapkan. So saya mintalah sebaik semua yang ada hari ini sebab kamu semua daripada pemimpin masyarakat utama-utama. So saya berharap dengan adanya kerjasama dari semua, hutan melintang akan maju dan progresif seperti apa yang kita impikan. Ya, seperti apa yang Datuk Seri impikan. Okey, masyarakat madani ini untuk Malaysia, ya, untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Macam itulah saya. Ya, datangnya saya daripada Selangor ke Perak ni, saya nak terapkan yang terbaik, apa yang dibawa, apa yang diilhamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Bos saya tu, ya, bos kita. Ya, kita datang sini pun arahan bos. Kita buat kerja pun arahan bos. Kalau kita nak kena lapar dekat sini pun arahan bos. Itu saja. Okey, saya berharaplah dengan adanya kerjasama dan pemufakatan antara semua agensi kerajaan dan juga pemimpin masyarakat, kita akan lebih maju, lebih progresif, tanding dengan Selangor dan sebelah. Yes, betul. Okey, walaupun kita cemburu juga, dia ada banyak skim, tapi kita cuba wujudkan yang terbaik sebab kita akan juga berbincangkan idea-idea baru, pemikiran-pemikiran bernas bersama dengan menteri-menteri besar, bersama menteri besar Perak. Dan untuk pengetahuan semua, menteri besar akan turun Padang pada 22 hari bulan dan 23 hari bulan di Bagan Datuk. Kalau ada idea, kalau ada pandangan, kalau rasa ada perancangan yang nak dibuat ataupun ada rintihan, tolonglah berjumpa dengan Barisan Exco bersama MB pada 23 hari bulan di Dewan Lok Bagan Datuk. Itu peluang kita. So tidak, Tok Bengkulu semua ada, kita ada, Barisan Exco ada. So jumpa. Ini masanya mereka bertemu kita di Bagan Datuk. Okey? Jangan lepaskan peluang. Ada benda nak minta lebih kan? Minta peruntukan lebih, minta kan? Ya? Sebab apa yang kita dapat, tak tahu, adalah peruntukan yang kita rasa boleh disalurkan ke komuniti. Saya nak tanya satu lagi lah. Persatuan komuniti kat sini ada berapa? Ada siapa-siapa yang presiden komuniti tak? Dekat sini mengurusi komuniti ke? Ada? Penghulu. Sebab setiap tahun geran daripada ROS ada untuk komuniti 10,000. Ada 10,000 setiap tahun. Kalau kita ada persatuan komuniti, katakan Parit 25, persatuan komuniti Parit 25 boleh mohon 10,000 daripada setiap tahun ada. Tapi dah tutup lah PGKK macam tu lah. So setiap, bukan saja yang tadi saya tengok sumbangan, dia kata daripada YB. Bukan saya saja, ya. Kita boleh minta bukan saja dari saya. Ahli Parlimen ada tak? Ahli Parlimen ada tak? Menteri Perdana Menteri ada tak? Menteri Pembangunan Komanda ada tak? Oh, dia pegang 3 portfolio besar untuk dia. Boleh juga minta dengan. Lagi satu, jangan lupa kita ada semua agensi kerajaan yang boleh membantu kita. Tadi saya tengok yang baca kompos, KPKT. Okey, KPKT boleh tolong anak jambatan alam sekitar yang ada tadi buat gotong royong tu. Perpaduan boleh. Semua orang boleh membantu. Saya rasa kadang-kadang tanpa kos pun kita boleh buat. Ya, semua NGO pun ada duit sebenarnya. Boleh minta. Itu sajalah untuk kali ini. Saya dengan segala hormat dan rendah diri semua dengan semua lapas bismillah, semua lapas bismillah, saya merasmikan ya majlis penutupan bicara Madani Bagan Datuk khasnya khususnya Hutan Bintang. Sekian, terima kasih. Satu lagi saya lupa, saya nak ucapkan juga terima kasih kepada Prof
Profesor kita, Dr. Mahdi Hassan. Mari saya nak bagi tahu sikit. Marilah. Dia dah lama dah tadi. Tak apa. Sebenarnya bukan calang-calang orang. Prof ni tahu. Orang nak tahu, saya nak cakap sikit je. Idea dia tertubuhnya Madani Research Center bukan senang. Dan dia sebagai CEO. Orang Bagan Datuk bukan calang-calang orang, bukan kalang-kalang orang, boleh sampai menjadi CEO Madani Research Center. Beri tepukan pada Dr. Mahdi Hassan. Untuk kawan kami dan kami dah apa orang kata, dah duduk berbincang. Hari ini saya cakap dengan teruslah depan semua, kami di sini mengalu-alukan dan juga akan bekerjasama dengan sepenuh jiwa dan raga untuk Madani Research. Terima kasih. Yang minta bagi berdiri sebentar bukan disebabkan Datuk Seri itu mati tu. Tapi ada sedikit token daripada Madani Research Center. Dr. Mahdi sebagai penerusi lah. Ini buku saya. Okey, terima kasih. Pernah baca kan? Ini buku yang dihasilkan oleh Dr. Mahdi tentang kerajaan Pakatan Rakyat. Kata rakyat dulu. Yang dulu tu 2013. 2008. 2008 tentang sekejap kan. Tu masa Tan Sri Khalid Ibrahim. Masa tu bulan ada lagi lah. Tu ada lagi. Saya siap ada baju vest lagi. Tapi tak berani pakai lah. Yalah. Okey, terima kasih banyak Wardi, sedikit mana token untuk dibawa balik. Jadi sesi majlis penutup dah kita selesaikan. Cuma sesi bergambar, mari kita bergambar bersama-sama dengan YB. Sila-sila tampil ke hadapan. Di depan ni. Depan dia. Duduk. Bunyi ni macam ni lah kan? Dah biasa Dah biasa buat kerja.